Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ini adalah peta negeri Johor, negeri kita yang kita sayangi. Di manakah daerah kita? Ya, di sinilah daerah kita, daerah Muar. Kita berada di utara negeri Johor. Ini peta negeri Johor. Ini daerah kita, daerah Muar. Dan kita berada di utara negeri Johor. Okey, daerah Muar tadi cikgu keluarkan di sini. Cikgu ambil daerah Muar sahaja. Dalam daerah Muar, di manakah mukim air hitam? Mukim tempat kita tinggal. Ya, di sinilah mukim air hitam. Di sinilah tempat kita tinggal, di mukim air hitam. Okey, di daerah Muar ada beberapa mukim seperti ini. Bukit Kepung, Lenga, Jorak, Air Hitam, Sungai Balang dan seterusnya lah. Okey, inilah kawasan kita. Okey, kedudukan kita. Okey. Ini peta jalan laluan daripada bandar nak pergi ke Air Hitam. Kita jumpa Bukit Bakri, kita teruskan perjalanan dan sampailah ke kawasan Air Hitam. Okey, jadi cikgu telah tunjukkan kedudukan Muar di dalam peta Johor dan juga kedudukan Air Hitam, mukim Air Hitam dalam daerah Muar. Kenapa? Sebab kita nak belajar tajuk hari ini, kedudukan. Okey, kita lihat buku teks tahun 3, muka surat 97 hingga 106. Apa itu kedudukan? Apa perkara-perkara penting yang kamu perlu tahu dalam tajuk kedudukan? Okey, kedudukan itu bermaksud lokasi. Lokasi sesuatu objek atau gambar, di mana berada, di mana objek itu berada, di mana gambar itu berada. Itulah yang dimaksudkan dengan kedudukan. Okey, di mana awak berada? Jadi awak akan beritahulah, saya berada di sekian. Jadi bermaksud dekat situ awak beritahu kedudukan awak agar kawan awak boleh cari awak. Dan ia merujuk kepada suatu titik rujukan. Okey, mesti beritahu. Katakanlah awak nak memberitahu rumah awak. Awak kata rumah awak sebelah kanan. Sebelah kanan tu dari mana? Okey, kalau dari Bandar Muar mungkin sebelah kanan. Jadi kena beritahu dari mana. Itulah dia titik rujukan. Kalau dari sekolah dia akan berubah menjadi sebelah kiri. Dari Bandar Muar rumah saya sebelah kanan. Tapi kalau dari sekolah rumah awak akan jadi sebelah kiri. Macam tu. Okey, mesti ada titik rujukan. Dari mana maklumat itu? Okey, awak nak memberitahu kedudukan awak tu dari mana? Okey, perkataan yang digunakan nanti kita akan gunakan perkataan sama ada kanan. Kalau kanan akan diikuti dengan depan. Kalau timur akan diikuti dengan utara. Dan kalau lajur akan diikuti dengan baris. Dia punya gandingan dia. Kalau guna perkataan kanan, perkataan seterusnya ialah depan. Kalau guna perkataan timur, perkataan seterusnya ialah utara. Kalau guna lajur, perkataan seterusnya ialah baris. Okey, seterusnya. Kedudukan ditentukan menggunakan paksi, mengufuk dan mencancang. Okey, selepas ini kita akan lihat kedudukan dalam
paksi mengupuk dan paksi mencancang. Nanti cikgu akan jelaskan bagaimana yang dimaksudkan dengan paksi mengupuk dan mencancang. Okey, ini dia. Kalau dia ke sebelah kanan, ke kanan, tengok tangan kanan awak. Okey, tangan kanan awak ke kanan. Ke kanan itu maksudnya ialah ke timur. Okey, kanan ataupun timur ataupun lajur. Itu dia berada pada paksi mengupuk. Paksi yang baring, melintang. Okey. Kalau dia guna perkataan depan, juga membawa maksud ke utara dan itu ialah baris. Depan, utara atau baris ini berada pada paksi mencancang. Okey, cara menulisnya pula. Tulis paksi mengupuk dahulu. Mesti mengupuk dahulu. Tak boleh awak tulis dengan paksi mencancang. Okey, tulis pada paksi mengupuk dahulu, kemudian barulah diikuti dengan paksi mencancang. Ini ialah undang-undang untuk menyatakan kedudukan. Okey, tahun 3 kita tajuk kedudukan, nanti bila kamu tahun 4, tajuk dia ialah koordinat. Lebih kurang sahaja. Okey, mari kita kenal kedudukan. Ini ada dalam buku teks awak. Dalam tajuk kedudukan di muka surat 97. Gambar 4 sekeluarga sedang menanam anak padi. Mereka ada 4 lajur dan 3 baris petak sawah. Cikgu akan perkenalkan pada awak mana dia lajur dan mana dia baris. Okey, gambar tu cikgu ambil sudah. Okey, perhatikan gambar ini. Di sini pondok. Pondok ini kita akan sebut dia sebagai titik rujukan. Okay, titik rujukan. Okay. Nak beritahu kita kalau ditanya Aceh, ditanya Along tu berada di mana, kita akan mulakan dengan pada pandangan pondok ini. Titik rujukan kita. Okay. Kalau di tahap 2, titik rujukan itu dipanggil asalan. Asal dari mana? Okey, kita gunakan perkataan titik rujukan. Okey, di sini ialah lajur 1. Lajur 1 ni yang terus ke atas. Tu dia lajur 1. Ni lajur 1. Di sini lajur 2. Ni lajur 3 dan ini lajur 4. Okey, jadi lajur yang dari depan ke belakang sana. Okey, ni lajur. Manakala di sini pula ialah baris. Baris ni yang melintang. Tu baris 1, di sini baris 2 dan di sana baris 3. Sebab tu dia kata ada 4 lajur. Ni lajur 1, lajur 2, lajur 3, lajur 4. Ada 4 lajur. Dan 3 baris. Ni baris 1, baris 2, baris 3. Awak mesti kenal lajur dan baris. Bila kita belajar kedudukan ni, lajur dan baris ini sangat penting. Dan kita akan sebut lajur dahulu. Baru diikuti dengan baris untuk memberitahu kedudukan. Okey, gandingan perkataan dalam menyebut kedudukan. Kalau kamu guna perkataan kanan, ke kanan, ni ke kanan, okey, dia akan diikuti dengan depan. Depan untuk barisnya ni adalah depan. Kalau guna perkataan timur, ni ini ke timur, ke sebelah timur, ke timur, dia akan diikuti dengan ke utara. Kalau menggunakan lajur, dia akan diikuti dengan baris. Okey, jadi kanan, timur ataupun lajur ni akan disebut dahulu, barulah diikuti dengan depan, utara ataupun baris. Mari kita lihat kedudukan alung. Ni di sini alung alung. Bagaimana kita nak memberitahu kedudukan alung?
Ya, kita boleh beritahu Along berada 2 petak ke kanan daripada titik rujukan kita pondok ni, daripada titik rujukan iaitu pondok ataupun daripada asalan, Along berada pada lajur 2 petak ke kanan. Ni 1 petak, ni 2 petak. Nampak? 2 petak ke kanan. Dan kanan akan diikuti depan kan? Okey. Jadi berapa petak ke depan? 1, 2, 3. 3 petak ke depan. 2 petak ke kanan dan 3 petak ke depan. Okey. Perkataan yang kedua yang awak boleh gunakan ialah Along berada pada 2 petak ke timur. Ke sebelah sini ke timur, kita tengok dia punya mata angin kita ni, utara atas, bawah selatan, sebelah sini barat dan sini timur, tertutup dengan baris 3 di timur. Okey, jadi 2 petak ke timur, ke sebelah sana ke timur, 2 petak ke timur dan 3 petak ke utara. 1, 2, 3, 3 petak ke utara. Atau boleh juga sebut lajur 2, Along berada di lajur 2. Ni bergerak ke sini lajur 2. Baris yang ketiga. Baris 1, baris 2, baris yang ketiga. Lajur 2, baris 3. Okay, dan dia juga akan ditulis seperti ini. Kalau dalam tajuk koordinat, dia akan ditulis dalam kurungan 2,3. Ni kalau tulisan dalam bentuk koordinat, iaitu kedudukan. Okey, lihat kedudukan angah pula. Angah, di mana angah? Tertutup cikgu tulis ni. Ini angah. Okey, angah. Angah berada, berapa petak ke kanan? 1, 2, 3 kan? 3 petak ke kanan dan ke utara, bila kanan ke utara, 1 petak. 3 petak ke kanan, 1 petak ke utara. 3 petak ke kanan, 1 petak ke depan. Cikgu sebut utara tadi Okey, kanan depan 3 petak ke kanan dan 1 petak ke depan. Okey. Atau kalau awak nak gunakan timur, berapa petak ke timur? 3 petak ke timur. Timur diikuti dengan utara. 1 petak ke utara. 3 petak ke timur, 1 petak ke utara. Atau lajur 3 baris 1. Dia berada di lajur 3 baris 1. Dan koordinat dia, kedudukan dia ialah dalam 3,1 dalam kurungan. Okey, kedudukan uda. Di sini uda. Okey, awak boleh sebut cara yang pertama kanan dengan depan. Okey, ke kanan berapa petak? 1, 2, 3, 4 kan? 4 petak ke kanan, ke depannya 2 petak ke depan. Okey. Atau kamu boleh sebut gunakan timur dengan utara. Berapa petak ke timur daripada titik rujukan kita pondok ni? 4 petak ke timur. Okey, awak boleh gunakan 4 petak ke timur dan ke utaranya 2 petak ke utara. Atau boleh juga sebut lajur 4 baris 2. Lajur 4 baris 2. Dan dalam koordinat, dalam kedudukannya kita tulis dalam keadaan seperti ini, 4,2 dalam kurungan. Okey, kedudukan acik pula. Okey, awak boleh sebut guna kanan depan. Okey. 1 petak ke kanan kan, daripada pondok, daripada titik rujukannya, 1 petak. Jangan gerak sampai 2 petak, tak jumpa angah nanti. 3 petak tak jumpa angah, 4 petak tak jumpa angah. Okey, nak jumpa angah pergi gerak 1 petak ke timur, ke kanan dulu, yang atas dulu 1 petak ke kanan dan 2 petak ke depan. 1 petak ke kanan, 2 petak ke depan. Atau gunakan timur mesti diikuti dengan utara. Okey. 1 petak ke timur, ni ngala kemari ialah timur, 1 petak ke timur dan 2 petak ke utara. Atau lajur 1 baris 2. Atau
1,2 dalam kurungan. Okey, harap awak ada pemahaman, sedikit pemahaman. Okey, seterusnya. Gambar kedudukan murid semasa ujian. Ni di buku teks muka surat 98. Ya, ni dia kedudukan murid-murid semasa ujian. Ingat A, B, C, D, E itu ialah lajur. Lajur A, ni lajur B, ni lajur C, lajur D dan lajur E. Ingat A, B, C, D, E ialah lajur. Lajur akan disebut dahulu. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5 ni ialah baris. Ni baris 1, baris 2, baris 3, baris 4 dan baris 5. Okey, ingatan semula. Ingat kalau tanya kedudukan, lihat lajur dulu diikuti dengan baris. Okey. Okey, Raj. Raj pada lajur 1, lajur A, lajur ya di sini. Lajur A dan barisnya baris 1. Jadi kedudukan Raj ialah A1. Jane berada di lajur B, barisnya 1, jadi kedudukan Jane ialah B1. Khairul berada di lajur C, baris 1, jadi kedudukan Khairul ialah C1. Rina berada di lajur D, baris masih baris 1 dan kedudukan dia ialah D1. Leha pula di lajur E, baris 1, jadi kedudukan Leha ialah E1. Okey, tengok Amri pula. Amri berada di lajur A. Lajur A. Tapi barisnya baris 2. Jadi kedudukan Amri ialah A2. Siapakah yang duduk di A2? A2. Amri. Okey, Teng. Teng berada di lajur B. Baris 2. Jadi kedudukan Teng ialah B2. Norinis. Okey, Norinis. Norinis berada pada lajur C, baris 2, maka kedudukan ialah C2. Musa berada pada lajur D, baris 2, jadi Musa duduk pada D2. Cio berada pada lajur E, baris 2, maka Cio di kedudukan E2. Amir, cari nama Amir. Di belakang tu Amir. Okey, Amir berada di lajur A, baris 5. Jadi kedudukan Amir ialah A5. Yang duduk sebelah Amir. Di depan Yang Jimbo. Okey. Yang berada di lajur berapa? Lajur B. Barisnya baris 5. B5. Kenneth. Okey. Lajur C, baris 5. Maka C5. Rita, depan Kenneth ni. Rita. Lajur C, baris 4. Jadi C4. Surya, ni dia Surya. Lajur E, baris 4. Jadi E4. Boleh? Okey. Ni di muka surat. Muka surat berapa ni? 99. Gambar kedudukan permainan di sebuah pesta.
Okey, paksi mencancang, yang pencancang yang berdiri ni, yang tegak ni ialah untuk baris. Dan yang ini paksi mengupuk ini adalah untuk lajur. Sebut apa dulu? Sebut lajur dulu, baru diikuti dengan baris. Okey, tengok permainan. Permainan pertama kita letak kereta langgar. Kereta langgar, cari kereta langgar. Ni kereta langgar. Lajur berapa? Lajur D. Barisnya? Baris 4. Jadi kereta langgar berada pada D4. Okey. Tengok seterusnya. Roda gergasi. Roda gergasi. Di sini. Lajur berapa? Tengok lajur. E. Barisnya 2. Jadi E2 kedudukan roda gergasi. Pancing itik. Itik nak dipancing. Mana itik? Pancing itik. Oh ni, di sini. Okey, pancing itik berada di lajur B. Baris 1. Jadi di B1. Cawan pusing. Okey, kalau cikgu terus tanya kedudukan, boleh tak awak beritahu cawan pusing berada di mana? Di A4. Ya. Sebab lajurnya A, barisnya 4. Maka kita akan sebut kedudukannya A4. Kereta api. Kereta api. Okey, ni. Beritahu cikgu apakah kedudukan kereta api. Ya, awak tengok di sini kan. C2. Jadi, kenapa C2? Sebab lajurnya C, barisnya 2. Maka kedudukan kereta api ialah C2. Okey, rumah hantu berada di lajur C, baris 3. Jadi, dia kedudukannya ialah C3. Seterusnya, bendera negeri di muka surat 100. Okey, mari kita lihat kedudukan bendera negeri. Kita mulalah dengan negeri kita, negeri Johor. Okey, negeri Johor. Lajur berapa Johor? Ni lajur. Lihat di bawah B. Lajur B, baris 5. Lajur B, baris 5. Jadi, apakah kedudukan bendera Johor? B5. Okey, atas Johor apa? Melaka. Jadi, kita ambil Melaka. Melaka. Beritahu kedudukan Melaka. Tengok Melaka berada di lajur C, baris 2. Jadi, C2. C, baris 2. Kedudukan Melaka ialah C2. Atas Melaka ialah apa? Ya, ni. Negeri Sembilan. Negeri Sembilan berada di lajur E. Tengok lajur E. Barisnya 3. Jadi, kedudukan negeri Sembilan, bendera negeri Sembilan ialah E3. Atas negeri Sembilan ialah Selangor. Mari cari Selangor. Ya, ni Selangor. Okey, apakah kedudukan Selangor? Lajur di baris 3. Lajur di baris 3, maka Selangor berada, bendera Selangor berada di D3. Perak. Okey, atas Selangor Perak. Perak. Mana Perak? Ni. Okey. Perak berada pada lajur E, baris 1. Maka apakah kedudukan Perak? E1. Okey, atas Perak, Pulau Pinang. Pulau Pinang. Ni. Okey, Pulau Pinang. Pulau Mutiara. Pulau Pinang berada pada lajur C, baris 4. Jadi, kedudukan Pulau Pinang ialah C4. Okey, atas Pulau Pinang ialah Kedah. Okey, Kedah. Mana Kedah? Kedah tak ada Oh, ni. Kedah. Kedah berada pada lajur B, baris 4. Jadi, kedudukan Kedah ialah B4. Okay. Dah Kedah.
Sebelahnya Kedah lah. Kelantan. Okey, Kelantan berada pada lajur I baris 5. Jadi I5. Okey, bawah Kelantan ialah Terengganu. Okey, cuba beritahu cikgu kedudukan Terengganu. Bendera Terengganu. Ya, iaitu apa? I4. I4. Sebut lajur dulu, diikuti dengan baris. Okey, bawah Terengganu ialah Pahang. Okey, Pahang. Ni dia Pahang. Di manakah kedudukan bendera Pahang? Di 1. Sebut lajur, diikuti baris. Di 1. Okey, cikgu harap kamu jelas untuk memberitahu di manakah kedudukan. Tengok lajur dulu, diikuti dengan baris. Okey, kamu boleh sambung dengan latihan dalam buku teks. Ada lagi beberapa gambar tu yang boleh kamu berlatih untuk menyatakan kedudukan sesuatu objek. Okey, alhamdulillah, segala puji bagi Allah.